mereka mengumpulkan beberapa sahabat Nabi dalam pemerintahan Sayyidina Umar, dan bila berkumpul dengan beberapa para sahabat, mereka setuju untuk memulakan kalender Islam itu berdasarkan sejarah Nabi. Sayyidina Umar tak memulakan Islam pada tahun pemerintahan. Semua sepakat kalender Islam kita ini adalah bermula daripada sirah Nabi, daripada kehidupan Nabi itu. Cuma mereka tidak sepakat pada menentukan daripada sirah Nabi ini daripada sirah yang mana, daripada sirah yang mana. Maksud tidak sepakat mereka menentukan kita nak mulakan kalender itu daripada hayat Nabi yang mana, daripada mula kelahiran Nabi ke, kalender Islam tu bermula daripada kelahiran Nabi ke, kerana Islam itu dimulakan ketika mana Nabi diangkat jadi Rasul ke? Boleh? Ya? Munasabah ni munasabah Nabi. Kalender Islam itu dimulakan dengan hijrah Nabi ke? Atau kalender Islam itu bermula daripada kewafatan Nabi ke? Mereka berbincang tu. Ya? Dan akhirnya mereka bersepakat bahawa kalender Islam itu bermula daripada hijrahnya Nabi SAW. Maka diambillah 1 Muharram. Tetapi Nabi hijrah tu kata ulama bukan bulan Muharram, tapi sebab 1 Muharram tu adalah tahun baru, maka diambil awal Muharram dengan tahun hijrahnya Nabi itu. Maka dijadikanlah tahun kalender Islam itu bermula tahun Nabi berhijrah ke Madinah. Selepas 13 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul, Nabi telah pun berdakwah di Mekah 13 tahun. Pada tahun ke-13 itu Nabi berhijrah, maka tarikh hijrah Nabi adalah bermula kalender Islam sempena dengan hijrahnya Nabi SAW. Maka setiap kali masuk tahun baru, kita meraihkan tahun baru, sebagaimana tahun Masihi orang raih, kan? Orang kita semua tahun baru, kan? Jangan kita terkalah pula sambut tahun baru, pergi datang merdeka gitu, kan? Sanggup kita pergi sana, dan sanggup kita bergembira. Lain macam kalau tahun hijrah, mana ada ceramah, mana suruh ponci, ada kambing tak ada, suruh pergi dah. Ini tak tahu lah ada kambing kita tak, kan. Jadi sepatutnya kita lebih tunjukkan gembira kita tentang tahun Islam ni lah, ya. Ini tahun Islam. Tahun Islam ini kita sebut Hijriyah, tahun Hijriyah, tahun hijrah. Tahun hijrah pun boleh, tahun Hijriyah pun boleh. Kalau tahun yang itu tahun Masihi, kan? Tahun Masih itu dengan Isa alaihissalam. Masih tak Isa. Masihi itu Masih. Nabi Isa ni kita sebut Masih Isa. Disebut Masihi. Ini hijrah, tahun Hijri. Sepatutnya kita lebih meraihkan tahun hijrah ini. Tapi kita saya punya tu kan tak lancar sentuh Islam ni dah. Sepatutnya kita ni tahu umur berapa. Kita tahu umur kita ikut kalender Masihi, ya, kan. Pernah tengok tak umur kita apa ni hijrah? Kalau tengok umur hijrah lagi besar sebenarnya. Orang tu kata umurnya baru boleh sampai 60 dah. Hijrah dah 63 dah. Di hijrah ni lagi pendek, kan, daripada Masihi. Tak lancar gitu, kan. Tak lancar Masihi. Tapi kalau orang Arab dia lancar tahun Islam ni, kan. Dia guna hari-hari, ya. Kita tak guna hari-hari,
Tapi walaupun kita tak guna dalam perkhidmatan kita, kerja kita sendirilah yang tahu. Paling tidak pun kita tahu bulan dah lah. Hari bulan pun tak lancar dah. Paling tidak pun tahu bulan. Ni kena bulan tahu. Bulan apa ni? Entah bulan apa, Safar ke apa, dah masuk Ramadan ke sana. Kita lancar Ramadan, kita lancar Syawal saja. Lepas tu Jamadil tahu kita lah. Jadi paling tidak kita tahulah bulan-bulan Islam ni. Sekarang bulan apa? Bulan Safar. Paling tidak pun lancar kan. Sampai Muharram apa? Payah lancar nyanyi nasyid tu. Ada nasyid bulan Islam tu kan. Nyanyi nasyid. Nasyid tu lancar dah. Jadi sebenarnya kita kena lancar bulan Islam ni. Kenapa perlu lancar? Kalau hafal perlu kita pokok. Kenapa? Sebab bulan-bulan Islam ni tidak sama di atas satu bulan dan satu bulan. Sebab setiap bulan Islam ni ada khususiat dia. Yang ulama kata perlu ambil tahu dan tahu kita berada di bulan apa, sempurna apa bulan ni. Tu di antara jasa Sayyidina Umar dia buat kerana Islam ni. Apa jasa Sayyidina Umar dia buat kerana Islam? Supaya orang Islam boleh pokok terhadap bulan demi bulan. Sebab dalam 12 bulan itu ada nama bulan-bulan haram. Ada bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan itu ada 4 bulan haram yang Nabi perintahkan kita agar ambil peduli tentang bulan-bulan haram. Bulan haram itu adalah bulan Rajab yang menyendiri, berasing. 3 lagi dia berganding rapat. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dia beging Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram. Ini 3 bulan yang berturut-turut. Kenapa 3 bulan ini dijadikan bulan haram oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata ulama, dijadikan 3 bulan bergandingan bulan haram kerana ingin memuliakan haji. Memuliakan haji, memuliakan jamaah haji. Maka dijadikan bulan haram, bulan yang mulia. Bulan Zulqa'dah kata ulama, bulan yang umat berpergian ke Mekah. Yang orang dulu sebulan nak berjalan awal Zulqa'dah, awal Zulhijjah baru sampai Mekah. Sebulan naik unta. Sebab Zulqa'dah bulan haram, sebab bulan orang nak pergi Mekah. Bulan Zulhijjah bulan sibuk melakukan haji. Bulan Zulhijjah ni. Bulan Muharram bulan orang balik ke Mekah, pun dijadikan bulan haram. Dan bulan-bulan haram ini telah dimuliakan oleh orang Arab sebelum kedatangan Islam lagi. Sebelum kebangkitan Rasul itu, orang Arab dah memuliakan bulan haram. Apa yang mereka lakukan? Iaitu mereka tidak berperang pada bulan haram. Itu semenjak Arab Jahiliyah lagi. Jadi Arab Jahiliyah ni walaupun dia berkelahi macam mana pun, berperang-perang pun, bulan haram stop. Dah masuk bulan Zulqa'dah, stop kita berkelahi. Boleh stop pula. Tangguh dulu sebab bulan ni bulan haji. Zaman Jahiliyah pun dah ada bulan haji sebenarnya. Jadi upacara haji ini telah pun dilaksanakan sebelum kebangkitan Rasul itu. Orang memang ramai pergi Mekah ni. Tapi tujuannya dah menyeleweng lah. Tujuan dah menyeleweng dah. Dulu orang pergi Mekah, tawaf dia tak betul, wukuf tak betul dan sebagainya, menyembah berhala lagi. Tapi orang tetap pergi Mekah. Orang tetap pergi Mekah. Di antara dia, maka majulah Mekah ni dengan perniagaan dan sebagainya lah. Maka ulama kata di antara faedah bulan Islam itu dapat kita tahu fadilat-fadilat bulan.
bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Ramadan, bulan Syawal dan sebagainya. Maka setiap kali menyambut tahun hijrah, tidak dapat tidak bila awal hijrah itu kita memperingati hijrahnya Nabi SAW. Sebab tu bila sebut mahal hijrah, kita nampak lambang-lambang tertentu. Siapa ingat mahal hijrah ni apa lambang? Siapa tahu? Apa lambang mahal hijrah? Tak tahu? Tak tahu ni parah. Ada? Mahal hijrah ni apa lambangnya? Dacing ke, bulan ke, itu lain. Apa? Macam masjid? Bukan. Bintang? Bukan. Apa dah? Labah. Dulu kalau buat hijrah orang suka beg t-shirt kan. Kat t-shirt tu ada gambar labah-labah. Satu lagi? Labah-labah satu lagi? Duha. Tak apa ya? Selalu orang tak labah-labah dan sarang burung merpati. Labah-labah dengan burung merpati. Tak tahulah. Tahu kena ceramah bab tu lah, nampak. Jadi kita sentuh bab hijrah. Selalu ma'al hijrah ni orang kata letak lambang labah-labah dan burung merpati. Kenapa? Maka ulama meletakkan ketika mana Nabi hijrah itu Allah Subhanahu wa taala memperkokohkan Nabi ini dengan tentera-tentera dia. Masya-Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, maka Allah Subhanahu wa taala yang menjaga dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara orang yang paling tidak takut kepada sesiapa pun. Nabi tidak takut kepada sesiapa pun. Bermaksud Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada pada kemuncak tawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi dan seorang manusia yang sangat yakin pada Allah Subhanahu wa taala, lambang manusia yang tidak takut kepada sesiapa pun. Itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Nabi Ibrahim ketika nak dicampak dengan api, takut ke dia? Nabi tak rasa takut pun. Nabi tak rasa bimbang pun. Yang rasa bimbang dan takut malaikat Jibril alaihi salam, rasa bimbang dengan keselamatan Nabi Ibrahim alaihi salam. Izinkan aku nak tolong ya Allah Nabi Ibrahim, kau nak pergi tolong pergilah, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tak bimbang, Nabi Ibrahim tak minta apa-apa pun. Malaikat Jibril yang bimbang keselamatan Nabi Ibrahim, dia yang datang nak menolong. Wahai Ibrahim, ada tak engkau hajat-hajat apa-apa daripada aku yang boleh aku tolong? Kata Nabi Ibrahim, adapun daripada engkau wahai Jibril, aku tidak perlu. Aku hanya mengharapkan pertolongan daripada Allah Ta'ala sahaja. Jibril datang nak tolong pun dia tolak. Kita hantu tolong pun dia terima. Ni ubek ni payah nak cari ni. Ustaz-ustaz tak mampu dah, tak mampu. Tapi kalau bomoh sosial ada. Kalau pakai hantu nak tak? Habis dah tawar kat ustaz-ustaz tak mahu dah. Macam mana nak ubek? Ada bomoh tu dia pakai hantu lah. Hantu pun hantu lah, dia kata. Hantu pun hantu lah, jadi sombong, kita kata. Punya terdosa kita ni.
nak minta pertolongan, hantu pun hantulah, jangan sombong gitu. Betapa lemahnya gitu. Nabi Ibrahim alaihissalam yang nak tolong dia bukan hantu, yang nak tolong dia malaikat, ketua malaikat. Tak ada masalah. Tapi Nabi Ibrahim kata, adapun daripadamu wahai Jibril, aku tidak berhajat. Aku hanya berhajat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau berhajat kepada Allah, tak adahlah tangan minta. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa aku perlu minta sedangkan Allah Taala mengetahui apa yang berlaku? Allah Taala lebih mengetahui hajat aku, keperluan aku, kesusahan aku. Allah Taala lebih mengetahui. Aku tidak perlu berdoa kepada Allah, menggambarkan keyakinan yang begitu kuat. Maka Nabi Ibrahim hanya menyebut hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah ku Allah. Dan itulah sebenarnya tempat bergantungan. Bermaksud kebergantungan Nabi Ibrahim kepada Allah itu kuat. Cukuplah aku mengetahui. Maka dengan keyakinan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kata Nabi Ibrahim, wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman. Wahai api, jadilah engkau sejuk dan selamat. Jadi apa maksud dia? Maksudnya kalau Nabi Ibrahim itu kuat kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi Nabi kita Sayyidul Anbiya. Kalau Nabi Ibrahim itu begitu kuat keyakinan kepada Allah, apatah lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak takut bersiapa pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para sahabat meriwayatkan, kami kalau berperang dengan Rasulullah, kami rasa berani, kata sahabat. Bila Nabi menyertai peperangan, keberanian kami itu bertambah, kata para sahabat. Sebab Rasulullah orang yang berani, tak takut, tak gentar pun. Satu ketika Nabi SAW dalam peperangan, Nabi keletihan dan keseorangan ketika itu. Mungkin suasana perang, bukan dalam medan perang, mungkin suasana itu perang lah. Nabi keseorangan ketika itu diriwayatkan, dan pedang Nabi tergantung dekat dahan pokok, dan Nabi pun tersandar tidur. Tiba-tiba datang musuh menghulurkan pedang dekat leher Nabi, tinggal nak tarik je, putui, tikam pun mati. Tapi musuh tu saja nak mengacah-ngacah, digorak-goraknya Nabi yang tidur tadi, terjaga Rasulullah, sedangkan pedang letak kat leher. Pedang Nabi tergantung. Kalau orang tadi nak tikam tu tikam lah, tapi tak. Dia nak gertak dulu, dia cuba nak takutkan Nabi dahulu. Maka digoraknya terjaga. Maka dia kata, ya Muhammad, sekarang ni siapa yang boleh menyelamatkan engkau daripada pedang aku? Jadi musuh tadi nak test Nabi, tengok dia merayu ke tidak. Tolonglah, tolonglah, minta nyawa kan. Kadang musuh saja dia nyakat, dia nak bunuh pun. Sebelum tu dia nak kita nyambah dulu. Akhirnya bunuh juga kan. Sebab tu kalau orang faham, tak ada dia ludah orang terbelik kan. Tahu dia semoleh. Jadi nak tengok itulah. Sekarang ni siapa yang boleh menyelamatkan engkau daripada aku? Nabi kata Allah. Mana kalimah Allah yang keluar pada penuh yakin, maka menggeletar musuh. Mendengar kalimah Allah yang sangat yakin daripada hati Nabi SAW, menggeletar musuh, jatuh pedang dia. Kuatnya keyakinan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, menggeletar pedang. Kita kalimah Allah, kita keluar juga Allah, tapi keluar dan tak yakin. Nampakan tu baca ayat kursi, tak habis, tak dapat ayat kursi dah. Gigil dia baca kursi. Kan? Kadang kita apa ayat kursi tapi tak mahu dah. Bertambah baca ayat kursi, bertambah mau ramang maksudnya. Tak yakin gitu. Tapi Rasulullah menyebut kalimah Allah dengan penuh yakin, maka jatuh pedang musuh tadi. Maka Nabi ambil, hulurkan. Sekarang siapa yang boleh menyelamatkan kau? Oh, engkau seorang yang baik, engkau seorang yang mulia. Dia pula yang mengagumi Nabi. Akhil Karim, dia kata, engkau seorang yang mulia, engkau seorang yang pemaaf. Nabi lepaskan.
Jadi Nabi seorang yang yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebegitu keyakinan Nabi, tetapi di antara adab sahabat dengan Rasulullah, mereka nak jaga Nabi, suka escort Nabi. Nabi bukan takut tak, tapi sahabat ni suka. Bila Nabi berjalan, mesti ada yang ikut jaga. Para sahabat ni takut, bimbang keselamatan Nabi, maka Nabi jaga. Para sahabat suka mengikut Nabi, keluar yang ada escort dia. Maka sentiasalah Nabi dikawal ke mana-mana. Nabi suruh pun tidak, Nabi larang pun tidak. Tapi mereka ingin memulakan Nabi dan mereka kawal dia. Akhirnya turun ayat, Allah Ta'ala kata, ya Muhammad, tak payah lagi orang kawal engkau. Tak payah lagi orang mengawal keselamatan engkau. Maka Allah kata, Allahu ya'simuka minan nas. Turun ayat, Allah mengatakan, Allahu ya'simuka minan nas. Allah Ta'ala itu ambil alih jaga kamu daripada manusia. Tak payah manusia jaga, Allah Ta'ala jaga kamu. Maka kan dikatakan lepas itu, tak ada lagi orang kawal Nabi SAW. Sebab Allah yang kawal dia. Maka Nabi seorang yang berani. Walau sebegitu, para sahabatlah yang kurang berani, yang kurang yakin dan sebagainya. Adapun Nabi seorang yang sangat berani. Nabi tak takut pun kepada musuh. Maka peristiwa hijrah ini menggambarkan keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menggambarkan Nabi berani. Tapi kita tengok Nabi melakukan terpehelah nak hijrah kan. Jadi kalau kita tengok, kalau kita pandang sejarah hijrah, para sahabat berhijrah ke kota Madinah, dalam sirah mengatakan para sahabat itu berhijrah secara apa orang panggil mutasallilan ni, secara sikit-sikit. Dia tak sekali ramai, tak, sikit-sikit. Malam ni sikit, malam sok sikit. Mutasallilan tu apa nama? Sikit-sikit, dia tak ramai-ramai. Supaya apa? Supaya jangan diketahui orang musyrikin. Malam ni satu rombongan, malam dua rombongan. Dan hijrah mereka pada waktu malam, bukan siang. Sebab kalau siang, musyrikin akan tahan dia, tangkap dan sebagainya. Kecuali Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bila nak hijrah, dia pergi ke Masjidil Haram. Sayyidina Umar tawaf Kaabah. Selepas dia tawaf, Sayyidina Umar suruh orang Quraisy, wahai orang Quraisy, kata Sayyidina Umar, aku nak hijrah ke Madinah. Tolong-tolong. Sahabat jali semua waktu malam, diam-diam. Sayyidina Umar bila nak hijrah, selepas dia tawaf, dia suruh orang Quraisy, wahai orang Quraisy, aku nak hijrah ke Madinah. Sayyidina Umar ni boleh cakap pontok semua. Abu Jahal pun pontok. Wahai orang Quraisy, aku nak hijrah ke Madinah. Siapa nak rumah jadi balu kau? Siapa nak anak jadi anak yatim? Siapa yang nak apa lagi? Yang kehilangan ayah, kehilangan anak? Bermaksud siapa nak mati, tunggulah depan dah. Itulah gagah selama. Siapa nak anak kehilangan ayah, siapa nak rumah je nak jadi balu, berani tunggulah. Sanyap semua untuk sedang penjalan. tak ada siapa berani selama. Ada pun hijrah Nabi tak macam tu. Dia tahu hijrah Nabi ni, ada strategi dia, keluar waktu malam dan sebagainya. Apakah Sayyidina Umar lebih berani daripada Rasulullah SAW? Mana mungkin, dia kata. Rasulullah lebih berani. Tapi Rasulullah menghimpunkan di antara keberaniannya dengan strategi, kita kata. Sebab Nabi ni meraihkan semua. Kalau tak, Nabi tak menunjukkan kita bagaimana strategi
untuk berperang, strategi untuk hijrah dan sebagainya. Jadi Nabi menunjukkan strategi dia. Bukan kata Nabi takut, tak. Nabi hijrah ada strategi dia. Dan Nabi hijrah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Dikatakan ketika mana para sahabat berhijrah seorang demi seorang, di atas izin Nabi. Para sahabat hijrah di atas izin Nabi. Bila sahabat Nabi kata, ya silakan. Maka Sayyidina Abu Bakar menunggu-nunggu arahan daripada Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar pun tak berani. Sayyidina Abu Bakar minta apa pun tak. Dia sekadar menunggu je. Bermaksud kalau Rasulullah arahkan Sayyidina Abu Bakar hijrah dia. Sayyidina Abu Bakar hanya berharap-harap saja. Sayyidina Abu Bakar hanya berharap-harap saja bahawa dia dapat hijrah dengan Nabi SAW. Dia pun tak tanya dan minta. Dia tak minta, dia tak tanya. Cuma dia berharap saja. Tapi Sayyidina Abu Bakar dah dapat rasa dah. Dapat tahu dah bahawa Nabi nak berhijrah bersama dengan dia. Dia dapat rasa dah. Sebab apa Sayyidina Abu Bakar dapat rasa? Sebab kebanyakan sahabat semualah Nabi arahkan hijrah, kecuali dia. Nabi tak arahkan. Dia yang masih tinggal, dia. Sayyidina Ali belum hijrah lagi. Jadi Sayyidina Abu Bakar dapat rasa lah. Dapat rasa bahawa Nabi akan berhijrah dengan dia. Maka Sayyidina Abu Bakar telah menyediakan siap-siap. Dia siap-siap lah. Dia siapkan untuk 2 ekor. Dia siap-siap lah. Maka ketika berhasil hijrah, maka Nabi pun datang, dikatakan. Nabi datang kepada di rumah Sayyidina Abu Bakar pada waktu tengah hari. Dalam sirah mengatakan Nabi datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar tengah hari, dia datang. Dan ketika Sayyidina Abu Bakar tahu ini mesti perkara besar. Sebab Sayyidina Abu Bakar mengatakan tak pernah Rasulullah datang rumah dia tengah hari. Sebab tengah hari ni orang tu rehat, lepas makan nak baring. Di antara adab orang Arab, nak ziarah orang pagi atau petang. Tengah hari ni batu orang berehat. Jadi Rasulullah tak pernah datang rumah Sayyidina Abu Bakar tengah hari, tak pernah. Tapi ketika nak hijrah, Nabi datang tengah hari. Maka Sayyidina Abu Bakar dah dapat agak dah. Ini mesti ada benda besar yang Nabi nak sebut. Terbukti Nabi kata, wahai Abu Bakar, bersiaplah. Bersiaplah engkau untuk meninggalkan anak, keluarga. Kenapa ya Rasulullah? Kita akan berhijrah. Kita akan bergerak Madinah pada malam ini. Malam tu berhijrah. Maka kata Sayyidina Aisyah, apa kata Sayyidina Aisyah? Sayyidina Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat orang gembira menitiskan air mata kecuali ayah aku. Ketika mana Nabi mengajak Sayyidina Abu Bakar berhijrah. Tak salah Nabi berikan pilihan, wahai Abu Bakar, kau nak ikut aku hijrah ke, ataupun kau nak hijrah kemudian? Kau nak ikut aku hijrah ke, ataupun kemudian? Ataupun kau nak uruskan keluarga dahulu? Sebab kalau kau nak hijrah sama aku, kau tinggalkan semua keluarga kau. Mana hijrah dia je. Sahabat nyari ada berhijrah dengan keluarga. Tapi ketika Nabi hijrah, Nabi beri pilihan. Kau nak hijrah dengan aku kau, keluarga kau lain, ataupun maka Sayyidina Abu Bakar kata, as-suhbah ya Rasulullah, as-suhbah ya Rasulullah, as-suhbah ya Rasulullah. Itu perkataan masyhur dari Sayyidina Abu Bakar. Aku milih suhbah. Mana aku milih untuk bersuhbah. Aku bersuhbah ni maksud dia mendampingimu, mengiringimu, itu maksud dia. Aku memilih untuk mengiringimu ya Rasul. As-suhbah ya Rasul, as-suhbah. Maka ketika menyebut kalimah itu, kata Sayyidina Aisyah, dalam keadaan mengalir air mata Sayyidina Abu Bakar. Mengalir bukan sedih tak? Mengalir kata gembira. Sayyidina Abu Bakar rasa tersangat gembira. Sayyidina Abu Bakar faham suhbah Nabi, suhbah bersama Rasulullah ke Madinah
Ini kemuliaan yang besar yang Tuhan bagikan, tidak ada pada mana-mana sahabat. Mana ini kemuliaan Sayyidina Abu Bakar seorang. Allah Ta'ala muliakan Sayyidina Abu Bakar, dapat bersuhbah dengan Nabi, hijrah. Maka Sayyidina Abu Bakar faham bahawa ini anugerah kemuliaan Allah kepada dia. Sebab itu dia gembira sangat sampai mengeluarkan air mata. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketika mana orang membandingkan di antara Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar, mana lebih mulia di antara Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Umar ada kemuliaan kehebatan dia, Sayyidina Abu Bakar pun ada kemuliaan kehebatan dia. Maka ketika khilafah Sayyidina Umar, orang tertanya-tanya lebih mulia Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Sayyidina Umar? Kata Sayyidina Umar, kemuliaan Sayyidina Abu Bakar bersama Nabi di Gua Hira, satu malam di Gua Hira itu terlebih mulia daripada keseluruhan kehidupan Sayyidina Umar. Kemuliaan Sayyidina Abu Bakar ketika mana berada berdua dengan Nabi di Gua Hira itu lebih mulia keseluruhan kehidupan Sayyidina Umar, katanya. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan amat tinggi kepada Sayyidina Abu Bakar kerana bersuhbah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar sangat gembira. Masya-Allah, kita tidak memahami, kita tidak dapat nak faham perasaan sahabat. Kita tidak mengerti suasana suhbah para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suhbah para sahabat dengan Nabi ini bukan ibarat, memang itulah syurga mereka. Suhbah dengan Nabi ini syurga mereka. Bermaksud mereka merasai kenikmatan, kebahagiaan yang amat sangat ketika mana mendapat khidmat suhbah dengan Nabi SAW. Barang siapa dapat mulazamah Nabi itu satu nikmat. Sebab tu para sahabat saling cemburu mencemburui di antara satu sama lain. Para sahabat yang duduk dalam masjid Nabi, ada para sahabat yang tidak punya keluarga, tak ada isteri, tak ada harta. Mereka duduk di masjid Nabi, yang diketuai oleh Abu Hurairah. Duduk di masjid Nabi, orang miskin, tak ada keluarga, tak ada harta, tak ada rumah. Mereka duduk di masjid Nabi, mereka berpuasa sebab tak ada makanan. Malam qiyam, siang berpuasa. Bila perang mereka menyertai peperangan. Bila habis perang balik semula duduk masjid Nabi, duduk bersama dengan Nabi SAW. Mereka makan ketika mana ada sahabat hantar makanan, tak ada duduk situ. Maka mereka dinamakan ahli sufah. Terkadang ahli sufah. Jadi bilangan mereka 70, kadang-kadang sampai 100, kurang tambah. Mereka tak ada pekerjaan, duduk situ saja ibadat. Para sahabat yang bekerja, yang berladang, mereka cemburu pada ahli sufah ni. Sebab apa? Mereka ni sentiasa melazimi Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, walaupun Sayyidina Abu Bakar ada kedudukan, tapi para sahabat ni macam mencemburui ahli sufah ni. Rasa dapat mulazamah Nabi sepanjang masa 24 jam. Jadi dicemburu oleh para sahabat. Hampir-hampir para sahabat meninggalkan perniagaan mereka. Hampir-hampir para sahabat meninggalkan pertanian mereka, disebabkan cemburunya habuan yang dapat oleh ahli sufah. Jadi bila Nabi dapat tahu sahabat nak meninggalkan pekerjaan, nak meninggalkan peladangan, nak duduk bersujud semua dia, apa aku semua duduk bersujud, tak jalan kilang. Maka Nabi panggil sahabat tadi, dan Nabi bertanya, siapa yang bagi mereka ni makan? Kami ya Rasulullah. Siapa yang bagi mereka pakaian? Kami ya Rasulullah. Siapa yang mencukupkan kehidupan mereka? Kami ya Rasulullah. Antum aula, antum aula bihim. Kamu lebih mulia daripada mereka. Nabi kata. Walaupun tak mulazamah Nabi,
Tapi Nabi mengiktiraf seorang sahabat yang berkorban lebih mulia. Sebab para sahabat ni yang mencukupi kehidupan orang tadi. Maka tak jadi para sahabat berhenti. Tapi mereka mencemburui. Ya. Mereka saling mencemburui. Ya. Kenapa? Cemburu yang baiklah. Sebab mereka memahami maksud suhbah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan akhirat nanti satu nikmat. Selain daripada syurga, ada satu nikmat namanya ma'iyatun Nabi, namanya ma'iyah Nabi, kebersamaan dengan Nabi. Tidak akan dipahami makna itu kecuali orang yang memahami makna cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tak faham makna cinta kepada Nabi SAW, tak faham kita makna ma'iyatun Nabi. Ya? Kita faham kalau dapat 2-3 orang bidadari, wah itu lawa rasa lawa pada orang rumah rasa. Tapi hendaklah kita tahu, dalam Quran sebut, dalam hadis pun sebut, bidadari dalam syurga itu tak boleh lawan dengan orang rumah kita. Kecantikan bidadari itu luar biasa. Tapi manusia, kata ulama, wanita-wanita mukminah bila masuk syurga mereka lebih sempurna daripada bidadari itu, dengan 2 hujah. Ni cerita orang perempuan. Dengan 2 hujah. Hujah pertama, Allah Ta'ala ubah orang perempuan ni jadi cantik secantik-cantiknya. Macam bidadari itu cantik dia. Cantiklah satu. Mana dicantikkan tubuh badan dia. Allah Ta'ala sebut dalam surah Waqiah. Berapa insan Waqiah. Allah Ta'ala sebut inna ansha'nahunna insha'ah faja'alnahunna abkara. Inna ansha'nahunna insha'ah, kami jadikan perempuan-perempuan itu. Inna ansha'nahunna, kami jadikan perempuan-perempuan mukminah itu dalam syurga nanti insya'ah, satu kejadian yang lain, satu kejadian yang lebih sempurna, satu lagi cantik. Makin labab ni muka tak labab lah. Inna ansha'nahunna insya'ah, kami akan jadikan wanita itu satu kejadian yang lain. Waja'alnahunna abkara, kami jadikan mereka anak dara balik. Wan dah 3 kali janda dah. 3 kali janda pun jadi anak dara balik. Allah Ta'ala waja'alnahunna abkara uruban atraba. Masya-Allah, sifat-sifat yang sempurna. Itu hujah pertama. Jadi orang puan jangan risaulah. Risaulah. Bertampal-tampal bodak soju. Nak lawa tak risau. Sebab akhirat nanti akan diberikan kecantikan. Orang lelaki tak cantik ke? Lelaki pun cantik juga. Tapi tak adalah ayat ngobang lelaki cantik. Tak payah. Lelaki dia tak kisah cantik tak cantik pun. Yang penting makan selera. Makan selera selesai. Yang penting perut kan. Jadi lelaki walaupun tak disebut khusus tentang kecantikan lelaki tetap dicantikkan oleh Allah SWT. Tapi perempuan dia suka kecantikan, maka ada ayat khusus tentang wanita itu dicantikkan oleh Allah Subhanahu. Inna ansha'nahunna insha'ah. Satu lagi kata ulama, kenapa manusia ini lebih tinggi daripada bidadari? Satu, kecantikan mereka itu diubah cantik seperti bidadari. Satu lagi, manusia itu lebih daripada bidadari syurga, sebab manusia masuk syurga dilebihkan dengan kecantikan solat. Bidadari tak ada solat, tak ada kemuliaan solat. Manusia masuk syurga ditambah dengan kemuliaan baca Quran. Bidadari tak ada kemuliaan itu.
Wanita-wanita muslimah masuk syurga dilebihkan dengan puasanya. Bidadari tak ada itu. Apakah salat, puasa, haji, umrah, sedekah, tak ada kemuliaan, tak ada nur cahaya? Masya-Allah. Ini maksud perempuan-perempuan yang ahli syurga, pada tubuh badan mereka itu ada cahaya salat, ada cahaya puasa, ada cahaya sedekah, ada cahaya Quran. Itu tak ada pada bidadari. Maka terbukti wanita-wanita yang masuk syurga menjadi ketua bidadari sebut. Bermaksud mereka lebih sempurna daripada bidadari. Cerita apa tadi? Saya lupa. Cerita apa pun situ lah pergi. Cerita apa tadi? Bidadari saya lupa pula. Hujung pangkal lah. Hijrah bersabar lah. Yang pergi ke situ tu langsung saya pun selesai semua. Tak tahu. Tak ibu pangkal cerita apa ke situ. Cerita apa tadi? Hari Sufah tadi. Hari Sufah tu ingatlah. Yang lopeh bidadari kita tahu. Itu. Ingat. Allah ingat dia. Tuan lambek lah. Tak menempuh pernah apa saya cakap kan. Dalam syurga itu ada satu nikmat. Kita kata nikmatnya nikmat bersama dengan Nabi. Yang mana nikmat bersama dengan Nabi ini tidak dipahami. Yang saya sebut tadi, nikmat yang kita faham, makan, rumah, maligai, bidadari, itu nikmat yang dipahami oleh awam. Tapi nikmat bersama Nabi itu tidak dipahami oleh kita, kecuali orang yang memahami makna cinta. Maka ada ayat khusus yang Allah Ta'ala sebut, innal wa man yuti'illaha war rasul, wa man yuti'illaha war rasul, wa man yuti'illaha war rasul. Barang siapa taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ayat ini tidak menyatakan nikmat syurga. Ayat ini tidak menyatakan balasan orang taat Allah dan Rasul itu syurga. Allah Ta'ala mengatakan wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul. Masya Allah, kita taat Allah dan Rasul di dunia ini, kita ibadat, kita salat, kita bersedekah, kita jihad, kita puasa dan sebagainya. Apa balasannya? Ayat ini tidak menyatakan tentang syurga. Dia tak kata masuk syurga dapat sekian-sekian ibadat, sekian-sekian nikmat. Tetapi Allah Ta'ala mengatakan wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul, nikmatnya dapat bersama. Ulaika ma'al ladzina, mereka itu akan dapat duduk bersama. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka itu akan diberikan nikmat dapat duduk bersama dengan mereka yang diberikan nikmat oleh Allah minan nabiyyin. Allah Ta'ala akan letakkan kita duduk bersama dengan para anbiya. Ma'alladzina amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin, dan orang yang siddiq, wasyuhada, dan para syuhada, was-salihin, dan duduk bersama dengan orang-orang yang salih. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka akan jadi rafiq, mereka akan berdampingan dengan mereka itu. Jadi ayat ini memberi faham kepada kita bahawa akhirat itu ada satu nikmat, dapat duduk bersama dengan orang soleh, dengan para anbiya, para rasul. Walaupun kita tak faham sekarang ini, tapi nanti kita akan diberikan faham oleh Allah Ta'ala, duduk bersama Nabi itu satu nikmat. Dan sebahagian orang yang soleh memahami nikmat ini, dan juga para sahabat
memahami nikmat suhbah dan bersama dengan para anbiya, para rasul, dan para sahabat itu mengerti maksud nikmat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka rasa nikmat. Sebab itu apabila Sayyidina Abu Bakar diberikan pilihan untuk bersuhbah dengan Nabi, Sayyidina Abu Bakar tahu nikmat itu. Sayyidina Abu Bakar itu diberikan peluang bersama dengan Nabi dengan saat yang genting. Maka satu nikmat. Maka disebut dalam kisah bagaimana Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Sayyidina Ja'far bin Abi Talib merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ja'far ini merupakan saudara kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Sayyidina Ja'far beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara orang yang pertama berhijrah ke Habasyah. Di sebelum Nabi hijrah ke Madinah, para sahabat berhijrah ke Madinah, sebahagian sahabat diperintahkan hijrah ke Habasyah. Ketika itu Raja Najasyi berhijrah. Jadi Raja Najasyi ini walaupun dia Kristian, tapi dia baik terhadap orang Islam. Dan akhirnya tak salah Najasyi ini masuk Islam. Maka sahabat berhijrah ke Habasyah. Di antara sahabat yang awal berhijrah, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Sayyidina Ja'far bin Abi Talib dia hijrah ke Habasyah. Jadi Sayyidina Ja'far berhijrah ke Habasyah sehingga Nabi berhijrah ke Madinah. Sayyidina Ja'far masih berada di Habasyah. Dan sebahagian sahabat duduk Habasyah sebab aman. Tuan-tuan, ada orang musyrikin datang nak tangkap, nak ambil, Raja Najasyi tak benarkan. Ya? Raja Najasyi tak benarkan. Sehingga ketika mana datang orang musyrikin Mekah nak ambil para sahabat hijrah ni, ketika Najasyi bertanya, agama kamu ni agama apa? Apa yang diajar? Maka para sahabat mengatakan sekian. Najasyi kata, ini adalah agama yang benar, kata Najasyi. Maka aku tak izinkan kamu mengambil mereka. Jadi sahabat ni diamankan oleh Raja Najasyi ketika itu. Sehingga Nabi berhijrah ke Madinah. Sahabat berada di Habasyah tidak berhijrah. Sehinggalah berlaku peperangan Badar. Kelompok sahabat berada di Habasyah tidak lagi pergi ke Madinah, termasuk Ja'far bin Abi Talib. Jadi Sayyidina Ja'far ini adalah kaum kerabat Nabi sebab dia sepupu. Jadi mana yang sepupu, pak saudara, mak saudara, ini dikira sebagai kaum kerabat Nabi, qarabah nama dia. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kaum kerabat Nabi ini. Disebabkan mereka ada kaitan dengan Nabi, maka kaum kerabat Nabi juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Islam tak boleh rasa cemburu iri hati, tak boleh. Sebab Allah Taala yang angkat dia. Kaum kerabat Nabi ini memang dimuliakan oleh Allah sebab dia ada hubungan yang rapat dengan Nabi. Dia ada diangkat. Kaum kerabat Nabi memang disebut khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di kaum kerabat Nabi ni siapa? Sama ada sepupu dia, pak saudara dia, mak saudara dia, anak saudara dia. Kalau Ahlul Bait itu lebih khusus lagi. Ahlul Bait ni anak cucu Nabi itu disebut Ahlul Bait. Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Hasan, Husain ke bawah, itu Ahlul Bait yang lebih khusus. Tapi kalau kaum kerabat, mak saudara, pak saudara, sepupu, itu kaum kerabat. Maka kaum kerabat Nabi juga ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan dihina, jangan disakiti kaum kerabat Nabi sallallahu. Sebab apa? Dia ada hubungan darah dengan Nabi sallallahu. Sebab Rasulullah menjadi contoh kepada kita. Apa contoh yang Nabi tunjuk kepada kita? Iaitu Nabi sangat kasih dan menghormati kaum kerabat dia. Sebagai isyarat, begitu juga kita. Kita ni perlu baik dengan kaum kerabat kita. Perlu baik. Kita ada sepupu, ada mak saudara, ada pak saudara. Kalau dalam Islam, kaum kerabat ni perlu dijaga.
Kalau kita nak tolong orang miskin kaum kerabat yang dulu. Ini tak hantar kau Somalia nah. Hantar kau Kemboja nah. Ini kaum kerabat daging pun tak ada. Ini kan korban hantar kau Kemboja, hantar sana. Kau ya hantar daging lah tu. Berkelahi. Tak betul. Dia ikut Islam dulu kan kaum kerabat ni kan. Sebab tu kita ada apa? Ada keluarga sekian kumpul ke balik. Itu sebenarnya sunnah tu. Sebenarnya benda yang baik tu. Kita kumpulkan mana datuk yang sama makin. Datuk kita makin panglima perang ni. Semua nak cucu tu panggil. Tu satu benda yang baiklah. Supaya kita menghormat ni pak saudara ni apa semua kata yang ni susah keluarga ni apa kita pakat tolong. Memang itu pun yang dianjurkan oleh agama kita. Dalam agama kita perintahkan kita jaga kaum kerabat dahulu. Maka Nabi menunjukkan contoh. Nabi sangat rapat dengan kaum kerabat dia. Maka Nabi seru kaum kerabat dia, mengajak mereka beriman. Dakwah pertama Nabi kepada kaum kerabat dia. Ketika di Makkah, Nabi banyak kali memanggil kaum kerabat dia. Keluarga Abu Lahab bukan Nabi tak panggil, Nabi panggil. Ketika mana Nabi berdakwah secara rahsia 3 tahun, dakwah tu sir nama dia. Sebelum Allah Ta'ala perintahkan berdakwah secara terang-terang, Nabi berdakwah secara sir 3 tahun. Ketika mana Nabi berdakwah secara sir, rahsia, macam mana cara dakwah Nabi? Nabi panggil kaum kerabat datang rumah, buat bubur kacang tu. Datang, sini ada buat kemiri, datang, semua datang. Abu Lahab pun datang kan? Dan bila semua datang, Nabi cerita tentang dakwah dia. Nabi bicara tentang Islam dan sebagainya. Dan setiap kali Nabi bicara tentang Islam, bangun Sayyidina Abu Lahab. Ni kau tujuan kau panggil. Oh, ingat panggil makannya. Kau asal lain kau jual. Jadi dalam sirah menyebut begitu beradabnya Nabi dengan pak saudara dia, walaupun menentang dakwah. Tapi kalau Abu Lahab bangun bercakap, Nabi tak bercakap. Nabi diam. Berhenti Nabi cakap. Walaupun salah menentang Islam, tapi tetap Nabi menghormati pak saudara. Jadi bila pak saudara bercakap, Nabi diam. Diam. Nabi tak lawan, diam. Sampai Abu Lahab keluar sini. Kita pak saudara, tak pak saudara. Salah lain pula dipangkah. Orang pangkah ni tak kira dah pak saudara. Contoh ni. Berani politik. Tak kira pak saudara, hantamlah kata. Ni Nabi bawa Islam, Abu Lahab bantai dia. Begitulah ketika mana Nabi berdakwah secara terang-terang. Bila dah 3 tahun Nabi berdakwah secara sir, turun ayat. Allah Ta'ala mengatakan fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Allah Ta'ala mengatakan fasda' bima tu'mar, ya Muhammad sebarkan Islam terang-terang. Fasda' bima tu'mar, sebarkan agama Islam ini. Bila turun ayat ini, Nabi pun naik ke Bukit Safa. Naik Bukit Safa, dipanggil wahai kaum Quraisy, wahai bani sekian, wahai bani sekian. Jadi ketika itu bila Muhammad yang menyeru, orang akan datang. Sebab yang menyeru ni seorang al-amin, orang yang amanah. Ketika itu orang sangat menghormati Muhammad ini. Sebab dia seorang yang amanah, jujur, tak pernah dusta dan sebagainya. Kalau orang tertentu arah mungkin tak nak datang orang. Tapi memanggil inilah Muhammad. Semua pakat datang. Abu Jahal datang, Abu Lahab pun datang. Dia Bukit Safa, dalam Masjidil Haram dekat Makkah Al-Mukarramah. Maka Nabi mengatakan, orang Quraisy, semua pakat dengar apa Nabi nak cakap. Sekiranya aku beritahu kamu bahawa di belakang Jabal Qubais, Bukit Safa, belakang tu Jabal Qubais. Jabal Qubais, istana raja tu Jabal Qubais. Kan tinggi Jabal Qubais ni. Kita tak reti nama apa, Jabal Qubi. Bukan Kubis, Qubais. Qaf ba yasin, Qubais. Itu tak dapat nak lengkuk Arab tu, Jabal Qubi. Kita pernah dengar kan.
Jabal Qubais. Jadi Nabi mengatakan, sekiranya aku beritahu kepada kamu, di sebalik Jabal Qubais ini ada tentera berkuda musuh datang menyerang kita. Kalau kita beritahu di belakang Jabal Qubais ini ada tentera berkuda musuh nak menyerang kita, atusaddiqu ni, kamu percaya tak kalau aku bagi tahu macam tu? Semua kata, kami percaya ya Muhammad, sebab kami tak pernah dengar engkau bercakap dusta. Jadi bermaksud, kalau ketika itu Nabi berbohong pun orang percaya. Bermaksud Nabi cakaplah apa pun orang percaya. Oh, Nabi dah suka dah. Bila orang ingin percaya cakap dia, maka Nabi kata, ana nadhirun baina yaday azabin syadid. Aku ni utusan Allah memberi peringatan kepada kamu bahawa di sana adanya akhirat, adanya azab neraka sekiranya kau tak ikut aku. Itu kalimah yang Nabi sebut, ana nadhirun baina yaday azabin syadid. Aku ni memberi peringatan kepada kamu, di akhirat itu ada azab pedih. Maka orang yang pertama mencelah Abu Lahab. Jadi bila Abu Lahab bercakap, Nabi tu diam. Tak ada dilawan yang cakap Abu Lahab lah. Walaupun tak betul cakap Abu Lahab tu. Begitulah adabnya Nabi SAW. Maka Abu Lahab apa kata bila Nabi sebut macam tu? Maka kata Abu Lahab, tabban laka. Tabban ni celaka. Tabban laka, celaka engkau. Sedangkan Abu Lahab adalah orang yang sangat menyayangi Nabi SAW. Di antara pak saudara Nabi yang menyayangi Nabi termasuk Abu Lahab. Abu Lahab bukan tak sayang kepada Nabi SAW, sangat sayang. Tapi perkara iman ni dia tak boleh. Yang lain ni. Di antara gembiranya Abu Lahab, iaitu bila Nabi dilahirkan, di antara orang yang paling gembira Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ni, di antara perhatian dia kepada Siti Aminah, sebab Aminah ni ipar dia, Abdullah tu saudara dia. Jadi begitu perhatian dia Abu Bakar kepada Aminah ni, sebab Abu Bakar melahirkan anak saudara dia, dan campakkan Allah Ta'ala rasa sayang kepada bayi yang bakal dilahirkan, sebab ni adalah anak saudara dia, anak kepada Abdullah. Di antara bukti sayang Abu Lahab, dihantarnya hamba dia bernama Suwaibah supaya tengok Aminah tu. Tengok dah lahir ke belum, sentiasa Abu Lahab pergi tengok Aminah. Suwaibah pun pergi balik, apa khabar dia, bertanya lagi apa khabar, bila kan, belum lagi. Di atas arahan Abu Lahab, suruh Suwaibah pergi tengok. Sehinggalah saat Nabi lahir, Suwaibah bersegera balik beritahu Abu Lahab, anak saudara engkau dah lahir, dia kata. Betapa gembiranya Abu Lahab. Tanda gembira Abu Lahab, dibebaskan Suwaibah. Mahal tu. Hamba ni kalau nak dibebaskan kena bayar 10,000, 15,000 tebusan. Bukan murah-murah nak tebus hamba ni, banyak duit dia. Sehingga hamba tu boleh ambil duit Baitul Mal untuk bebaskan diri. Tapi Abu Lahab punya gembira, dah Suwaibah kau bebas, percuma. Kenapa? Sebab gembira dengan Nabi SAW. Mana Abu Lahab sayang Nabi SAW. Sehinggalah Nabi diangkat jadi Rasul, maka di antara orang yang paling tidak beriman Abu Lahab. Abu Lahab tidak beriman. Abu Lahab penentang dakwahnya Nabi. Tetapi Rasulullah sebagai pak saudara tetap pak saudara. Itu akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi kita SAW. Pak saudara tetap pak saudara, tetap Nabi beradab dengan pak saudara dia. Maka ketika mana Abu Lahab mencelah dan memakilah, kita kata tu kata-kata makian. Tabban tu maki, celaka. Tabban laka, celaka engkau. Marahlah, marah sebagai pak saudara. Pak saudara ni marah dia ada sayang sama kan.
Marah tapi sayang, macam ayah marah anak lah, marah tapi ada sayang. Itu Abu Lahab. Walaupun dia maki, sayang sampai mak saya kata, aduh, tabban laka, celaka engkau, alihaza jama'tana, apakah kerana ini engkau suruh kami berkumpul? Itu kata-kata Abu Lahab. Nabi sebagai orang akhlak nabawiyah, maka Nabi tak jawab. Maka yang menjawab adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala membalas kata-kata Abu Lahab dengan tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla nar. Allah Ta'ala yang menjawab bagi pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka walaupun sebegitu, Nabi tetap menyayangi kaum kerabat yang beriman. Yang tak beriman dua. Satu menentang yang dahsyat, satu lagi yang tak beriman tapi pembela Nabi SAW. Tak beriman jadi penentang Abu Lahab. Tak beriman tapi pembela Abu Talib. Abu Talib dikatakan tidak beriman berdasarkan tidak ada sirah, tidak ada dalil, tidak ada riwayat yang mengatakan Abu Talib beriman. Maka sebagian ulama mengatakan Abu Talib mati dalam keadaan tak beriman. Tapi dia tidak menentang Nabi, bahkan dia pembela Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan Abu Talib. Sebab apa? Sebab dia yang membesarkan Nabi SAW. Dia ambil alih menjaga Nabi daripada Abdul Muttalib. Abdul Talib mengambil alih menjaga Nabi selepas kewafatan ibu dia. Abdul Muttalib ambil alih. Abdul Muttalib sangat menyayangi Nabi SAW. Kisah yang panjang lah. Kemudian dia ambil alih oleh Abu Talib. Abu Talib menjaga Nabi SAW dengan penuh barakah. Abu Talib melihat mukjizatnya Nabi, bukan mukjizat, irhasat nama dia. Irhas, tanda-tanda kenabian sebelum diangkat jadi Rasul. Dilihat oleh Abu Talib banyak kali. Dan Abu Talib menyaksikan keberkatan Nabi ini dengan mata kepala dia sendiri. Dan dikatakan Abu Talib ini tidak akan makan kecuali ada Rasulullah. Abu Talib ni orang miskin, anaknya ramai, tapi dia orang susah, makanan tak cukup. Tetapi Abu Talib perasan kalau makan yang sedikit, Nabi ada, makanan tu cukup. Kalau dia makan, Rasulullah tak ada, makanan tak cukup dan mereka lapar. Itu di antara pengalaman Abu Talib dengan Nabi SAW. Sehingga lepas tu Abu Talib takkan makan kecuali Muhammad ada. Bila Nabi ada baru dia makan. Sebab Abu Talib berpengalaman, Rasulullah kalau ada, makanan cukup dan kenyang. Maka dikatakan Abu Talib takkan makan kecuali cari Muhammad mana. Panggil dia makan sama. Makan sama Nabi baru kenyang. Itu. Ketika Abu Talib bawa Nabi berniaga, kenapa Abu Talib bawa Nabi? Tak ada riwayat kata Abu Talib bawa Sayyidina Ali. Sayyidina Ali anak dia. Tak ada riwayat mengatakan Abu Talib bawa Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far anak dia. Tapi riwayat Abu Talib kalau musafir, Muhammad yang dibawa. Kenapa? Sebab dikatakan Abu Talib lebih menyayangi Nabi kita berbanding anak yang lain. Abu Talib lebih sayang Muhammad berbanding Sayyidina Ali. Itu yang ada pada hati Abu Talib. Sehingga dikatakan Abu Talib berniaga itu berapa lama, seminggu, dia tak boleh berpisah dengan Muhammad. Sebab tu dia bawa Nabi. Sebab dia tak boleh pisah. Dia terlampau menyayangi Muhammad. Sebab tu dia bawa. Berniaga pun dia bawa. Sebab Abu Talib sangat sayang Nabi, dia tak boleh pisah. Lebih pada anak dia sendiri. Maka Abu Talib membawa Nabi berniaga. Itu yang Abu Talib menyaksikan tanda-tanda kenabian.
ketika mana Buhairah menceritakan bahawa jadi bila Abu Talib pergi berniaga ke Syam, pada saat sampai satu tempat, Abu Talib dengan rombongannya berehat pada satu pokok, dan tempat itu terkenal tempat rehat macam R&R lah, tapi ada buah pokok lah. Tapi tahu orang ada pokok. Sebab apa? Sebab berhampiran pokok tu ada gereja. Gereja nak panggil apa? Apa lah gereja kanisa. Gereja bukan kuil. Kuil ni ada berhala kan. Gereja tak ada berhala. Dalam tu ada rahib dekat pokok, tapi tak ada rumah tempat ibadat. Dalam tu ada rahib. Rahib ni menyembah Tuhan lah, dan ibadat. Rahib. Begitu lama rahib ni duduk rumah ni, lama bertahun-tahun. Kenapa rahib ni buat rumah situ? Sebab rahib ni baca dalam kitab bahawa pokok di hadapannya itu satu masa akan disinggahi oleh Nabi akhir zaman. Ada maklumat dalam kitab dia bahawa pokok yang di hadapan ini satu masa akan datang Nabi akhir zaman berehat di bawahnya. Disebabkan rahib ini begitu berminat nak menanti kedatangan Nabi itu, maka dibuatnya rumah situ. Biara. Buat rumah situ. Dan setiap masa dia tengok, bila ada orang datang dia tengok, dan dia tahu tanda-tanda tu. Dan dia tahu tanda-tanda kenabian itu. Apa tanda-tanda dia? Dia tanda-tanda dia, bila datang kafilah Abu Talib ni, dia nampak tang jauh awan ikut kafilah ni berjalan. Daripada jauh awan tu mengikut kafilah ni. Sebab Nabi Rasulullah SAW, di antara khususiat dia, Nabi bila berjalan, awan berjalan bersama atas. Tak payah buat payung lah. Sebab tu Nabi ini disebut Al-Muzallal bil Ghamamah. Macam mana qasidah tu? Lupa dah. Lancar saya baca qasidah tu. Lupa dah. Al-Muzallal bil Ghamamah. Nabi itu disebut Al-Muzallal bil Ghamamah. Di antara nama Nabi disebut Al-Muzallal bil Ghamamah, orang yang dipayungi oleh awan. Dia di antara khusus Nabi, bila berjalan awan ikut. Nabi tak pernah kena panik. Berjalan awan ikut. Maka Buhairah ternampak jauh awan ikut. Nampak dah. Dan bila Nabi duduk dekat pokok tadi, dikatakan bayang pokok itu menuju kepada tempat duduk Nabi, walaupun matahari itu lain nampak kan? Macam mana bayang boleh bergerak pula kan? Tapi ditengok bila Nabi duduk tempat yang lain, bayang pokok tu yang mengejar Nabi SAW. Hebatnya. Betapa Nabi ini adalah tuan di dunia, tuan di akhirat. Betapa Nabi ini Sayyidul Alamin, Sayyidul Alamin. Nabi ini siapa? Sayyidul Alamin, penghulu alam. Nabi ini Sayyidul Alamin. Nabi ini penghulu alam ni. Sayyidul Alamin ini dipahami oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia yang tak faham dengan kita ni. Kita nak faham kena belajar. Sedangkan alam ini diberikan faham percuma oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberi faham apa? Bahawa Nabi ini Sayyidul Alamin, ketua alam ni. Jadi bila Nabi ni ketua alam, alam ni faham. Mereka berkhidmat dengan Nabi SAW. Dan mereka rasa mulia berkhidmat dengan Nabi SAW. Alam ni berkhidmat dengan Nabi SAW. Dan mereka rasa bangga dapat khidmat dengan Nabi SAW. Nabi bila sandar ke batu, lokok batu tu, biar dia empuk macam tilam.
Batu juga ambil peranan untuk memberikan khidmat dengan Nabi SAW. Pokok berkhidmat dengan Nabi SAW. Nabi bila nak terkencing tak ada bodoh, Nabi panggil dia pokok tu. Pokok tu tercabut dengan akar-akar datang. Jadi antara salah satu mukjizat Nabi SAW, Nabi boleh panggil pokok. Ada riwayat Nabi tarik pokok tu, tarik rantai pokok, sini. Maka berjalan pokok tu. Pokok yang berasing Nabi tarik rapat sebab Nabi nak terkencing. Sekolah tu. Maka adanya masjid pokok dekat Mekah, Masjid Syajarah nama dia. Orang kau pergi Ma'la, situ ada dua masjid, Masjid Jin satu, lepas tu ada Masjid Syajarah, masjid pokok. Sebab kat situlah Nabi tarik pokok tu berjalan. Dan banyak pokok lain ni. Alam ni khidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni raja seluruh alam, Sayyidul Alamin, raja di dunia, raja di akhirat. Sebab tu Tuhan buktikan, maksud sebanyak kecil lagi Nabi ni dimuliakan oleh alam ini. Dan Allah Ta'ala, apa istilah kita kata, Tuhan manja kan. Maka Nabi duduk saja di pokok, maka bayang pokok tu yang mengajar Nabi SAW. Jadi Buhairah nampaklah, oh sudah sampai Nabi akhir zaman. Maka Buhairah pun masak makanan. Jadi mana kafilah tu duduk lama, rehat latih jauh. Bila Buhairah dah masak makanan, maka bila pun ada khadam dia ada, panggil seluruh orang yang ada pokok, dia dapat kira lah, ramai lah 20 orang lah masak. Maka dipanggil orang tu datang jemput Buhairah nak bagi makan. Maka datanglah semua, datang Buhairah terpandang seorang-seorang. Dia orang yang pandai menilai tanda-tanda Nabi akhir zaman. Seorang dipandang. Ada lagi tak? Kata Buhairah. Sebab Buhairah tak nampak tanda-tanda kat orang ni. Tak ada. Ada lagi tak yang tinggal? Tak ada dah. Cakap apa tu? Ada budak kecil je, kata. Ada budak kecil adalah. Tak penting budak tu, kata. Sebab dia jaga kambing apa tu, kata. Tak, panggil. Nabi kata panggil. Yang tu pun panggil juga. Maka datanglah Nabi SAW. Maka bila Buhairah tengok, Buhairah kata, budak ni siapa? Budak ni siapa? Abu Talib kata, dia anak aku. Budak ni anak aku. Kata Abu Talib, mustahil, kata Buhairah. Mustahil dia anak engkau. Wah, Abu Talib kata, macam mana kau tahu? Sebab disebut dalam kitab bahawa Nabi akhir zaman itu tidak ada ayah. Ayah dia tak ada, dia yatim piatu. Mak pun tak ada, dia kata. Sebab Abu Talib bola dia, mak ayah tak ada. Sebab Nabi akhir zaman itu dia tak ada ayah, tak ada. Dia yatim piatu, dia kata. Tak mungkin dia ada ayah, tak mungkin dia anak engkau, dia kata. Bila tengok Rasulullah, dia faham inilah Nabi akhir zaman. Satu dia tempat awan tadi, nampak bayang. Bila tahulah bahawa dia ni Nabi akhir zaman. Ditanya siapa anak ni? Bila Abu Talib kata anak aku, bukan, kata Abu Talib. Tak mungkin dia anak engkau. Mana kau tahu, kata Abu Talib. Jadi Buhairah kata ini adalah Nabi akhir zaman. Dan tak mungkin Nabi akhir zaman ni, sebab dalam kitab kami menyebut Nabi akhir zaman itu adalah anak yatim piatu. Jadi maksud kata-kata itu didengar oleh Abu Talib. Kemudian Buhairah kata, aku nasihat kamu baliklah, tak payah pergi berniaga. Kata Buhairah, buat balik. Sebab kalau tahu dekat orang Yahudi budak ni dah lahir, dia kata, maka nyawanya terancam, dia kata. Akan dibunuh orang Yahudi. Maka Nabi Buhairah kata buat balik. Jadi kata Abu Talib buat balik, tak jadi berniaga. Jadi kata ulama bahawa Abu Talib ni menyaksikan tanda-tanda kenabian. Dan sebagian ulama mengatakan bahawa Abu Talib ni beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ulama yang menulis perkara ini adalah Al-Imam Syekh Zaini Dahlan, tak salah. Ulama Mekah. Syekh Zaini Dahlan itulah. Dan ulama Mekah bernama Syekh Zaini Dahlan, dia tulis kitab tentang Abu Talib itu beriman.
dan bagi hujah Quran, hujah hadis, hujah Quran, hujah hadis. Sebab itu sebagian ulama mengatakan Abu Talib itu beriman. Itu Abu Talib najah, Abu Talib ini terselamat. Jadi Nabi SAW ini dia mengasihi kaum kerabat dia. Abu Talib pun dia hormat, apatah lagi kaum kerabat dia yang beriman. Sebab itu anak Abu Talib, anak perempuan Abu Talib tak salah, dia ada seorang beriman. Abu Talib ni anak lelaki dia memusuhi Nabi. Isteri Abu Lahab, betul tak? Abu Lahab. Abu Lahab ni anak lelaki dia memusuhi Nabi, isteri dia memusuhi Nabi. Tapi dalam ramai-ramai anak dia ada seorang anak perempuan Abu Lahab beriman. Jadi walaupun dia anak Abu Lahab, tetapi dia kaum kerabat Nabi SAW, dan Nabi kasih kepada kaum kerabat dia. Sehingga bila anak Abu Lahab ni datang ke Madinah, orang tahulah budak ni anak Abu Lahab. Dan surah Abu Lahab dah dibaca, dah diturun di Mekah. Jadi surat Tabat ni orang dah lancar. Cerita Abu Lahab ini akan dibakar dengan api neraka tu, tabat yada Abi Lahab, saya selana naran zatal lahab, api neraka membakar dia. Orang semua tahu. Orang tahu tentang kecelakaan Abu Lahab. Tiba-tiba ada anak perempuan Abu Lahab. Orang ramai tu gosip-gosip macam ni. Inilah anak penyangga ni. Anak datang semayang maksudnya. Datang leh. Yang penyangga mungkin ayah kan. Tapi datang leh. Kita pun berbual. Inilah anak orang ni. Kan. Sebut. Jadi orang bercakap tentang Abu Lahab di hadapan anak dia. Oh, ni anak Abu Lahab ni. Gitu. Ada sebut-sebut. Terasa anak Abu Lahab perempuan tadi. Siapa perempuan tadi? Sepupu Nabi SAW. Siapa perempuan tadi? Kaum kerabat Nabi SAW. Kaum kerabat dia. Maka datang anak Abu Lahab mengadu kepada Rasulullah SAW. Sedih dia, ya Rasulullah, ada orang tercakap Cina. Jadi Nabi tahu sepupu dia, walaupun anak Abu Lahab, tapi seorang yang mukminah. Maka Nabi itu bersedih. Sebab kaum kerabat dia. Maka Nabi naik mimbar. Naik mimbar, Nabi mengatakan ma balul qaum. Itu cara Nabi marah orang. Nabi tak sebut nama, Nabi tak sebut tompek. Apalah orang jompul ni tahu betul tak? Apalah orang puancik ni tak? Nabi kata ma balul qaum. Apa halah satu puak tu? Ma balul qaum. Apalah hal satu puak itu? Nabi tak sebut nama pun. Apa halah puak satu puak ini? Nabi kata ma balul qaum. Kenapalah satu puak ini? Nabi kata. Nabi tak sebut pun siapa orang tapi Nabi tahu. Nabi tak sebut orang ponci ke, orang nyampul ke. Tak. Nabi kata ma balul qaum. Kenapalah satu puak ni? Nabi kata dia menyakiti kaum kerabat aku. Nabi sebut. Kenapalah satu puak kumpulan ini dia menyakiti kaum kerabat aku? Ketahuilah, kata Nabi SAW, barang siapa menyakiti kaum kerabat aku, dia menyakiti aku. Dan barang siapa menyakiti aku, mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis inilah disuruh kita memuliakan kaum kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita hina dia walaupun dia ahli maksiat. Jangan kita hina dia walaupun dia fasik. Kalau kata ulama, kalau dia jahil kita ajar dia. Kalau dia fasik, kita dakwah dia. Macam anak kita tak betul, kita benci ke dia? Tak. Kita didik dia dengan penuh kasih sayang, kita ajar dia. Anak kita jahil, kita ajar penuh kasih sayang. Kalau anak kita jahat, orang kampung dah benci dah, kita tak benci. Kita marahlah dia jahat tu, tapi tetap kita sayang dia. Begitulah kaum kerabat Nabi SAW. Tak boleh kita benci dia, kita sayang dia. Kalau dia ada penyeleweng, buat maksiat, kita ambil dia sebagai nasihat, tanda kita sayang kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan barang siapa menyakiti kaum kerabat aku, dia menyakiti aku. Barang siapa menyakiti aku, mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala mengatakan, "Qul
la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Ayat Quran jelas sejelas-jelasnya. Allah Taala mengatakan, qul, katakan ya Muhammad, la as'alukum alaihi ajra, aku tak minta upah pun dengan dakwah aku ini, illa, tetapi mawaddata fil qurba, tunjukkan kasih kamu kepada kaum kerabat Nabi SAW. Maka dari ayat ini umat Islam kena faham hak kaum kerabat Nabi SAW, apa tadi hak ahlul baitin Nabi SAW. Itu kena faham. Walaupun macam mana perangai dia dan sebagainya, tak boleh kita benci dia. Aku ahlul bait tak senarih perangai, tak boleh, kata-kata tak boleh. Kata-kata menggambar kebencian, penghinaan. Hendaklah kita hormat mereka, sayang mereka dan sebagainya. Maka Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, dan orang yang beruntung bersuhbah dengan Nabi Abu Bakar As-Siddiq, yang kita sebut tadi satu nikmat. Kita bincang tentang nikmat suhbah ya, iaitu betapa nikmatnya suhbah Nabi SAW, sehingga dibacakan ayat di antara nikmat yang kita dapat di akhirat nanti adalah kebersamaan kita dengan para anbiya, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kepahaman tentang ini. Maka kata ulama, sehingga pada hakikat dia dapat bersama dengan Nabi itu lebih nikmat daripada syurga dan seisinya. Maka Nabi ni 9.30 betul tak jam tu? Nama dia ceramah bukan kuliah. Ceramah ke 10 dulu. Kejap lah 9.30 habis. Maka suhbahnya Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi itu satu nikmat yang dipahami oleh Sayyidina Abu Bakar sendiri, sehingga Sayyidina Aisyah mengatakan betapa gembiranya Sayyidina Abu Bakar mengiringi Nabi itu sampai menangis kegembiraan. Kata Siti Aisyah, aku tak pernah tengok orang menitikkan air mata gembira kecuali ketika aku melihat ayah aku gembira ketika mana Nabi mengajak dia berhijrah bersama. Kenapa? Sebab para sahabat memahami makna mendampingi Nabi SAW. Ketika mana Sayyidina Ja'far berada di Habsyah, Nabi bersama sahabat berperang Badar. Sayyidina Ja'far belum datang ke Madinah. Kemudian berlaku peperangan Uhud. Sayyidina Ja'far tidak menyertai peperangan Uhud, sehinggalah berlaku peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar di antara peperangan yang besar dalam Islam. Sebab perang Khaybar adalah perang orang Yahudi yang ada di Madinah. Jadi masa itu undang-undang perang, mana yang kalah roto semua dia punya. Berperang Badar tak banyak, sebab perang Badar harta yang dibawa daripada Mekah, barang dagangan musyrikin. Dapatlah harta perang Badar. Begitu juga perang Uhud, harta yang dibawa. Ini perang Khaybar, harta yang tersimpan di Madinah bertahun-tahun. Jadi ketika mana perang Khaybar, orang Islam dengan orang Yahudi kalah orang Yahudi, maka rampasan perang ni sangat banyak. Maka inilah yang disebut oleh Allah dalam surah Fatah, inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Dalam surah Fatah ayat pertama, Tuhan kata inna fatahna laka fatham mubina. Kami akan berikan engkau satu kemenangan, pembukaan dengan pembukaan yang nyata, fatham mubina. Maka ada ulama kata apa maksud kemenangan? Ada kata pembukaan kota Mekah dan sebagainya, tapi ulama kata ini kemenangan Khaybar. Jadi Khaybar ni satu kemenangan yang besar umat Islam, sehingga dikatakan Nabi sangat gembira dengan kemenangan Khaybar ini. Yahudi terusir, jadi Madinah bebas daripada orang Yahudi. Maka Nabi gembira dengan kemenangan Khaybar. Dan selepas perang Khaybar inilah barulah Sayyidina Ja'far datang daripada Habsyah. Dan bila Sayyidina Ja'far datang Habsyah, maka bila Nabi tahu Ja'far datang, bertambah gembira Nabi. Sebab Nabi menyayangi kaum kerabat dia, terutama Ja'far. Dan Nabi tahu keimanan Ja'far ni macam mana.
Nabi tahu pengorbanan Sayyidina Ja'far ini macam mana, keikhlasan Sayyidina Ja'far ni macam mana, Nabi tahu. Maka bila datang Sayyidina Ja'far, Nabi sangat gembira. Bila mengatakan Ja'far sampai, sehingga Nabi mengatakan, aku pun tak perasan dah, aku gembira disebabkan Khaybar ke disebabkan Ja'far. Nabi kata, hari ni aku gembira, Nabi kata, tapi aku tak tahu aku gembira disebabkan Khaybar ke disebabkan Ja'far. Dua-dua sama kegembiraan Nabi. Begitulah sayangnya Nabi kepada Ja'far. Dan begitulah Sayyidina Ja'far menyayangi Nabi SAW. Sayyidina Ja'far sangat sayang kepada Nabi SAW. Begitu juga Nabi menyayangi Sayyidina Ja'far. Dan akhirnya Sayyidina Ja'far berpeluang untuk menyertai peperangan Mu'tah dekat Jordan adalah peperangan Mu'tah. Maka ketika berperang tentera Islam di medan Mu'tah tersebut, Nabi Madinah menyebut satu persatu sahabat dia gugur. Sekarang ini telah memegang bendera Khaybar. Nabi kata seorang sahabat ini, bila mati dia, Nabi menyebut di Madinah, sekarang ini bendera Khaybar dipegang oleh sahabat sekian. Sehinggalah Nabi mengatakan sekarang ini bendera Khaybar dipegang oleh Ja'far, Sayyidina Ja'far, Nabi kata. Maka Nabi kata sekarang ini terpotong tangan Ja'far. Maka dia sedang memegang bendera itu dengan tangan kiri dia. Nabi menyebut daripada jauh. Sekarang ini Nabi kata dua-dua tangan Ja'far telah terpotong. Dan dia memegang bendera itu dengan tangan yang dipotong tadi, Nabi kata. Dan akhirnya Sayyidina Ja'far dibunuh. Maka terbunuh, syahidlah Sayyidina Ja'far. Jadi bila syahid Sayyidina Ja'far, maka Nabi mengatakan sesungguhnya Sayyidina Ja'far itu, Nabi kata, telah dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan tangan yang terpotong itu dengan dua sayap. Ini disebut dalam hadis dia. Sayyidina Ja'far, Nabi kata telah dimasukkan syurga, mati syahid, dan Allah taala telah masukkan dalam syurga, dan Allah taala telah gantikan tangan itu dengan sayap, dan dia terbang ke mana saja dalam syurga. Nabi kata. Ini sebagai hujah, sebagai ulama mengatakan bahawa orang yang meninggal dunia ada yang masuk syurga dah. Itu khilaf ulama dalam pendapat tu. Saya nak bontang kata Kojo ni nanti bab ni lah, dekat Suamban. Ustaz datang-datanglah keluar subuh pukul 6. Datang ternyam komplek. Keluar subuh diberi saya. Kota Sufi kan. Berapa 4 hari, pagi 4 malam seminggu lah. Ada satu slot dia bagi saya, keluar subuh dia bagi tu. Tajuk ni, tajuknya ni. Tajuk para aulia hidup dalam kubur, tajuk kan. Sebagian ulama mengatakan sebagian orang Islam mati dan masuk syurga dah. Dengan hujah-hujah ni lah. Dalam hujah Nabi kata Sayyidina Ja'far dimasukkan ke syurga, dan Allah telah bagi dia sayap, dan dia terbang ke mana sahaja dalam syurga. Dan pada satu hari Nabi keluar daripada rumah dia, tiba-tiba Nabi menjawab salam, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Orang dia tak ada. Dia sahabat kali. Siapa pula Nabi menjawab salam? Nabi kata, aku baru menjawab salam daripada Sayyidina Ja'far. Nabi kata Sayyidina Ja'far, dia minta izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diizinkan keluar syurga sekejap. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Nabi SAW, sebab dah rindu lah. Jadi kata ulama, betapa nikmatnya berhimpun dengan Nabi SAW, yang dipahami oleh para sahabat nikmatnya, sehingga dah masuk dalam syurga pun minta keluar untuk nak lihat Nabi SAW. Inilah kepahaman nikmat suhbah oleh para sahabat yang tidak dipahami oleh kita. Kalau dipahami oleh kita, maka sentiasa kita bercita-cita untuk kebersamaan kita dengan Nabi SAW, lailan wa naharan, kita kata sabahan wa wadaan, sebagaimana berlaku kepada Sayyidina Ja'far tersebut. Jadi ulama mengatakan betapa cintanya Sayyidina Ja'far kepada Nabi SAW, dah masuk ke syurga dah. Sepatutnya dah lekor kita dalam syurga dah. Dalam Quran sebut
Orang dalam syurga nanti leko dengan nikmat. Apa surah Yasin tu? Hum wa azwajuhum, ada syaghilun tu pun. Lupa baca Yasin ni, kalau tabuk tak ingat, baca tu lancar lah. Allah Ta'ala sebelum surah Yasin, penghuni syurga tu bersama dengan isterinya sibuk menikmati syurga itu. Sibuk menikmati syurga. Dalam syurga ni sibuk kita menikmati syurga. Lepas makan, minum, sibuk menikmati syurga itu. Sibuk dengan nikmat syurga. Allah Ta'ala sebut macam tu dalam surah Yasin. Benda yang lazat, apa tak sibuknya. Makan kambing dah lekor dah. Kambing sadap dah kata. Allah Ta'ala sebut, baca surah Yasin tu. Allah Ta'ala kata syaghilun. Syaghilun ni apa? Syaghilun ni sibuk menikmati lepas nikmat, sibuk dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bermaksud sepatut dia Sayyidina Ja'far ni dah sibuklah nikmat syurga, tapi tak, ada satu nikmat lagi. Nikmat syurga itu tidak melupakan dengan nikmat bersama dengan Nabi SAW. Sehingga dia minta izin daripada Allah, izinkan ya Allah aku keluar daripada syurga untuk berziarah kepada Nabi SAW. Maka Nabi kata, Sayyidina Ja'far keluar daripada syurga semata-mata nak bagi salam kepada Nabi SAW. Begitulah makna nikmat yang sobah, nikmat kebersamaan. Sehingga Allah Ta'ala sebut satu ayat supaya kita faham ayat itu, iaitu nikmat kita taat ini, nikmat duduk bersama dengan Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala faham kita makna itu, maka sentiasa hati kita ingin bersama dengan Nabi SAW. Sebab itu kita ada salawat yang ulama ajar, salawat azamiyah, wajma' baini wa bainahu kama jama'ta bainar ruhi wan nafs. Masya-Allah. Salawat ni itu ayat-ayat yang kita minta kepada Allah agar hati kita ni bersama dengan Nabi itu. Amalkan salawat azamiyah ni, baca banyak-banyak. Sebab dalam salawat tu ada doa, dan doa di celah-celah salawat itu makbul. Allah Ta'ala menyebut doa di antara salawat makbul. Sebab itu ulama bila disusun salawat, dalam tu dimasukkan doa. Salat syifa, Allahumma salli ala tibbil qulubi dawaiha, dimasukkan doa dalam salawat. Sebab ulama faham masukkan doa di celah salawat itu makbul doa tu. Maka salat azamiyah, apa doa dalam tu? Allahumma jma' baini wa bainahu, ya Allah himpunkanlah hati aku dengan Nabi SAW. Setakat manakah kita minta himpunnya kita dengan Nabi SAW? Kama jama'ata banar ruhi wan nafs, sebagaimana engkau boleh himpunkan jasad dengan ruh. Tak tahu kita mana ruh mana jasad. Mana ruh ni dah bersatu dengan jasad, punya bersatunya ruh jasad, tak tahu kita mana ruh mana jasad, bersatu dia. Macam itulah kita minta cinta kita Nabi, kama jama'ta banar ruhi wan nafs, sebagai engkau himpunkan ruh dan nafs, zahir wa batinan, yaqazatan wa manaman. Ya Allah himpunkan aku dengan Nabi yaqazatan, masa ketika jaga hati kita berhimpun dengan Nabi, ketika tidur pun hati kita teringat kepada Nabi SAW. Maka begitulah. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Quran, di antara nikmat syurga itu adalah dapat bersama. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan dia rafiq. Sebab itu para ulama mereka diberikan rasa nikmat dan lazat bukan sekadar dengan para anbiya, tapi di dunia ini mereka berasa lazat duduk bersama dengan orang-orang yang soleh. Masya Allah, dia kata. Itu satu lagi ilmu, kepahaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dapat merasai nikmat duduk dengan orang soleh. Bukan sekadar duduk, tapi rasa nikmat. Duduk semua boleh duduk, tapi hati kita nikmat dengan duit, nikmat dengan harta, nikmat dengan kereta. Tak rasa nikmat kita dengan orang soleh. Nah, orang ni tua ni kata-kata, tak ada apa pun, nampak badan ni kan. Orang tu orang soleh, tapi rasa tak ada apa.
bau palu ya. Betul kan? Sebab apa kita tak rasa nikmat? Roh kita mati. Kita rasa nikmat dengan orang lawa, wah putih macam ni. Okeylah, putih nampak kan. Kita nampak zahir orang saja. Mana Allah telah haramkan jiwa dan ruh kita merasai nikmat bersama dengan orang soleh. Berarti maksud orang soleh ini dapat kita kenal pasti dengan ruh kita. Dengan jasad kita tak dapat kenal pasti. Sebab orang soleh dia tak kira orang tu putih, hitam, tua, muda. Kalau kita hanya menang jasad orang saja, orang putih sedap, lawa ni muda sedap lah duduk dia. Ni wawan tak payah lah tak ada ni wawan tak ada. Tengok orang muda nak berkawan dengan dia kan. Orang pondok datang, pondok yang muda-muda semua nak berkawan. Yang wawan yang apa tu biar. Ruh kita tak kenal orang soleh. Tapi kalau ruh orang soleh dia tak kira. Mana ruh yang soleh dapat mengenali orang soleh. Insya-Allah dia. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kita rasa nikmat kemanisan duduk dengan orang soleh. Rasa nikmat. Mana orang yang ahli mahabbah, orang yang ahli ma'rifah, orang yang ahli mahabbatu Rasulillah. Masya-Allah, ini kelompok yang mahabbatullah. Ini kelompok yang mahabbatu Rasulillah. Kita mengenal hati mereka sehingga Allah Ta'ala rasakan nikmat duduk bersama mereka ini. Maka kata Sidi Abi Madian, kata dalam syairnya, ma ladzatul aish, ma ladzatul aish, kata tidak ada kelazatan dunia ini bagi aku. Di Sidi Abi Madian dia tak mengira lazat dunia ini dengan duit, dia tidak mengira lazat dunia dengan harta. Maka dia kata ma lazatul aish, bagi aku tidak ada kelazatan di dunia ini illa bi suhbatil fuqara, kecuali aku bersuhbah dengan fuqara. Fuqara ini orang yang mahabbatullah, yang mahabbatu Rasulullah. Bagi aku di dunia ini tidak ada kelazatan kecuali bi suhbatul fuqara, kecuali aku bersuhbah dengan fuqara. Fuqara ini masuk orang yang mahabbatullah, mahabbatu Rasulillah, orang yang soleh hatinya. Maka dia kata ma lazatul aish, bagi aku dunia ini tidak ada lazat dia kecuali bisuh betul fuqara, dapat aku bersumpah dengan orang-orang yang soleh. Humus salatin wal umara, mereka itulah sultan-sultan di dunia. Macam orang suku dua orang raja kan, dapat dua orang raja. Kat dunia ni dapat jadi orang istana. Di dunia ni berbangga bila rapat dengan raja. Tapi Sidi Abdul Dian berkata, aku lebih bahagia duduk dengan orang-orang yang soleh. Bagi aku mereka itulah sultan-sultan, mereka itulah menteri-menteri. Humus salatin wal fuqara, kata dia. Jadi apa maksud dia? Maksud dia, kalau kita dah rasa lazat berada dengan orang-orang yang soleh, apatah lagi dengan para anbiya, para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka lebih soleh lagi. Itu maksud dia. Maksud kata kalau di dunia ini kita suka dan diberikan rasa lazat, rasa bahagia duduk dengan orang-orang soleh, itu tanda kita diberikan peluang untuk diberikan peluang yang lebih besar lagi, duduk dengan orang-orang yang utama di akhirat nanti, berdasarkan ayat Quran, ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, katanya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu, beri kita faham dengan ingatan kita hijrah ini. Aku qauli hadza, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minta maaf panjang benar-benar.